Okey, Assalamualaikum kelas. So, video kali ni cikgu nak tunjuk lah ya berkaitan dengan senarai pelarasan. Okey, dan juga jenel pelarasan. Okey, so awak boleh refer kepada tapak yang cikgu sediakan kepada awak. Okey, so dekat situ awak bolehlah So dekat situ awak bolehlah tengok sendirilah berapa boleh print dulu. Cuma yang cikgu nak bagi tahu draft awak ni awak kena ni sayang awak kena tulis tangan tau. Kalau untuk typing ni boleh ambil saja tapak yang cikgu bagi dan juga awak boleh terus typing lah dekat dalam ni. Okey, so untuk senarai pelarasan ni dia tak banyak pun. So yang pertama kita tengok ya. So yang pertama dia cakap tentang pengiraan susut nilai. So untuk pengiraan susut nilai ni, okey awak boleh terus bundarkan kepada nilai ringgit yang terhampir lah. Okey, maksudnya kita tak nak sensor untuk pengiraan yang susut nilai. Okey, contohnya kat sini dia kata lengkapan disusut nilai 10% setahun mengikut kaedah atas kos kecuali tongges. Okey, so yang ini, formula dia. Okey, untuk pengiraan susut nilai ni kita akan ada dua lah yang wujud. Yang pertama adalah susut nilai lengkapan. Okey, yang kedua adalah susut nilai terkumpul lengkapan. Okey. So untuk nak cari nilai susut nilai lengkapan ni, awak akan ambil lah nilai lengkapan ni, tolakkan dengan nilai tongges, darabkan dengan 10%, darabkan dengan 1/12. Okey, kenapa 1/12? Sebab kita buat untuk 1 bulan sahaja. 10% ni adalah untuk setahun. So nak cari sebulan, darab je lah 1/12. Okey, nilai ini awak nak ambil dekat mana? Untuk buat senarai pelarasan ni awak akan refer awak punya senarai imbangan duga sahaja. Okey, so contohnya dekat sini ya. Okey, cikgu ambil contoh. Mana satu contoh? Sekejap ya. Okey, contoh awak boleh refer dekat imbangan duga awak. Awak boleh refer dekat imbangan duga. Mana imbangan duga? Okey, so ni imbangan duga So awak boleh refer dekat imbangan duga awak. Pergi tengok lengkapan awak berapa. Okey, so macam cikgu, lengkapan cikgu dekat sini nilai dia adalah 2360. So cikgu akan tulislah dekat sini. Okey, cikgu akan tulis RM 2360. Okey, tolakkan dengan nilai tongges. Nilai tongges ni awak kena refer kepada urus niaga awak yang pertama lah. Ya, urus niaga awak yang pertama dekat situ awak boleh tengok yang ini. Urus niaga yang pertama dalam urus niaga awak ni. Nilai awak tak sama mana yang cikgu ubah tu sila ubah lah. So urus niaga yang ini maksud cikgu. Yang ini, urus niaga ini ada dapur gas tongges awak kan. So ambil yang ini. Jangan ambil dengan isian semula. Okey, contoh macam cikgu RM80. Ada dua, so 8, 16, 160 lah. Okey, and then ni okey, letak dalam kurungan lah. Okey, lepas tu darabkan dengan 10%. Alright. 10% and then darabkan dengan 1/12. Okey, 1/12. So awak akan dapat nilai dia berapa kalau kira menggunakan kalkulator macam nilai cikgu ni. Sekejap cikgu kira. Saya 2360 tolakkan dengan 160. Okey, darabkan dengan 10%. Okey, so cikgu akan dapat dekat sini RM 18.33. Okey, ini yang 23/20. Kalau nak bundarkan, okey, tulislah dekat sini 18. Kalau 3 tu tak cukup kan? So RM18 sajalah yang cikgu punya. So untuk susut nilai cikgu adalah RM18. So untuk dibundarkan ni, pastikan awak tulis dulu yang before dibundarkan tau. Okay, and then untuk susut nilai terkumpul lengkapan, nilai dia adalah RM18 sajalah. Nilai dia sama je dengan yang awak dah kira belah sini. Ini sama Untuk yang pertama ni semua sama, 10%. Cuma yang membezakan kita itu adalah nilai lengkapan kita, nilai tongges kita. Dekat situ je yang membezakan kita. Okay, and then kita tengok urus niaga yang kedua. So urus niaga yang kedua ni dia kata mewujudkan peruntukan hutang ragu sebanyak 2% pada bulan Mac atas akaun belum terima bersih. Okey, sebenarnya percentage ni bukanlah 2%. Dia boleh pilih ya.
antara 1 hingga 4. So kalau awak nak tukar boleh, tak nak tukar pun tak apa. So terpulang pada awak lah ya. Okay, macam cikgu ambil 2%. Okay, so macam mana kita nak kira? Kita kena dapatkan dulu jumlah akaun belum terima kita. So dalam soalan, dalam imbangan duga, okay, awak punya ABT awak ada 2 . So yang pertama macam cikgu, kita ada koperasi, yang kedua kelab. So totalkan kedua-dua ni lah. So 430 tambah 700. So awak tengok yang awak lah. Okay, macam cikgu RM 430 tambah dengan RM 700. Okay, so total cikgu berapa tu? 7, 8, 9, 10, 11. So 11,300 yang cikgu punya. Okay, dapatkan dulu nilai ni, kira dekat sini. So untuk pengiraan hutang lapuk, so awak boleh tulis lah. So RM 11,300. So darabkan dengan macam cikgu 2%. Awak ikutlah pilih antara 1 hingga 4% sahaja. Nak 2% pun boleh, tak apa sebab nilai ABT kita tak sama. 2% pun okey je, tak ada masalah. Okay, and then kira lah macam cikgu kira 11,360. 11,030, 1,130 lah. Darabkan dengan 0.02, cikgu dapat, okey, cikgu dapat RM dekat sini RM22.6. RM22.6. So kalau kita bundakan dia akan jadi RM berapa tu? 23 ringgit. Okey, so nilai yang sama juga letakkan di bahagian peruntukan hutang ragu lah. Okey, so RM 23 ringgit. Okey, so dekat sini awak kena faham lah bila kita ada adjustment, so dia akan efek kita punya apur dan juga PKK. Sebab tu dekat sini ada 2 kolom lah, apur PKK. Kalau kita buat akaun kelab yang lain, dia ada lagi penambahan 1 dekat sini lah. Dia ada, ikut jenis perniagaan. So untuk milikan tunggal, dia cuma efek 2 lah, akaun perdagangan dan juga PKK. So bila kita ada hutang ragu, maksudnya kita ada juga peruntukan hutang ragu lah dekat dalam PKK di bahagian aset semasa. Yang ini kena recall balik lah ya. Okay, and then kita tengok yang seterusnya. Okay, yang seterusnya 2 item kesilapan ketinggalan urus niaga. So untuk 2 item tu, okay, dalam ni soalan dah nyatakan siap-siap. Okay, so yang pertama adalah jualan tunai. Okay, pada 29 hingga 30 Mac masih belum direkodkan. Okey, untuk jualan tunai ini, okey, awak kena refer kepada awak punya table ni. Table jualan tunai. Mana jualan tunai yang ini? Yang bawah sekali ni. Yang bawah sekali ni yang cikgu kuningkan. Ingat balik tak cikgu suruh isi benda ni kan? Even kalau awak nak buatkan inventory pun awak kena isi nilai ni. Sila isikan untuk ruangan biasa sahaja. Lepas tu darablah macam biasa. 42 darab RM4, 21 darab RM2. 14 darab RM8. So totalkan jumlah RM tu dapatlah hujung ni. So nilai hujung ni yang awak akan pindahkan ke dalam pelarasan tadi. Macam cikgu 322. Yang awak kena refer yang awak lah. So dekat sini awak boleh ganti dekat sini cikgu punya 322. So cikgu punya yang ini 322. Okay, so cikgu kuningkan. Okay, tu nilai awak yang cikgu colorkan tu semua tu nilai awak. Yang atas ni pun sama semua ni nilai awak sendiri. Okey, kita sambung. So bila ada kesilapan ketinggalan jualan tunai, maksudnya duit tunai kita bertambah lah sebab dia ada jualan tunai. Kalau dia jualan kredit, maksudnya akaun belum terima kita lah yang bertambah. Okay, and then dalam masa yang sama juga jualan kita bertambah. So jualan adalah hasil bertambah kita kredit. Tunai bertambah kita akan debitkan. So nilai yang kita debitkan nilai yang samalah 322. Nah ini pun sama 322. Yang cikgu punya, yang awak tengok yang awak lah. So untuk jualan bersih, maksudnya kita nak dapatkan, okey, sebab dekat sini ada efek jualan dan juga tunai. So tunai dia berada dekat dalam PKK. Di dalam kolom PKK kita akan masuklah kolom yang kedua ni PKK. Di bawah mana? Akaun semasa. Akaun ke? Aset semasa. Cikgu pun sampai ada typo . So aset semasa. Alright And then untuk jualan dia adalah item di bawah item akaun perdagangan iaitu jualan bersih. Komponen dalam akaun perdagangan ada 2 kan. Okey, awak ada jualan bersih dan juga kos jualan. So dia duduk bawah jualan bersih. So tulis jualan bersih, okey, and then tulis perkataan jualan, dapatkan nilai yang baru. Okey, macam mana nak kira untuk jualan?
Okey, yang pertama sekali awak kena ambil dulu nilai jualan dekat timbangan duga. So awak akan tambahkan dengan jualan yang terlupa rekod. Itu formula dia. So jualan imbangan duga, pergi tengok jualan lah. Macam cikgu, jualan cikgu dekat sini, mana imbangan duga. So jualan cikgu dekat sini adalah 11222. Macam awak berapa tengok sendiri. Macam cikgu RM 11222. Okay, and then kena tambahkan dengan jualan terlupa rekod. Jualan terlupa rekod ni yang ni lah, yang warna kuning. Yang awak letak yang awak. So RM 322. Okay, so bila totalkan kedua-duanya, cikgu akan dapat nilai cikgu adalah RM 11,544. Itu nilai cikgu. Okay, itu dekat bahagian jualan. And then settle yang ini. Okay, yang bahagian atas ni nanti kalau awak tulis, bila awak buat jangan tulislah, awak tulis yang bawah ni saja. Tapi boleh je nak tulis pun tak ada masalah. Boleh je jualan imbangan duga. Okay, tambah dengan jualan terlupa rekod. Tapi kena tulis penuh lah ya. Okay, and then untuk dekat tunai ni awak akan refer jualan je lah. Tunai imbangan duga tambahkan dengan tunai terlupa rekod. Sama juga. Okey, pergi tengok dekat dalam awak punya buku tunai ataupun awak tengok terus dekat imbangan duga pun tak apa. Tunai awak berapa? So macam cikgu, tunai cikgu dekat sini adalah dekat sini tunai cikgu adalah apa tak main? Tunai cikgu dekat sini adalah 126.50 sen. Okey, 126.50 sen. 126.50 sen. So cikgu akan tambahkan dengan yang terlupa rekod tadi 322. Okay, so cikgu punya jumlah untuk yang ini 126.50 sen tambahkan dengan 322, cikgu akan dapat 448.50 sen. So RM 488.50 sen. Okay, so cikgu nak bagi tahu in case lah ya. Okay, in case yang selepas kita adjust nilai dekat APU dan juga PKK ni, yang mana kita nak tambah ke tolak dengan yang asal. Macam ni jualan kita tambah dengan jualan terlupa rekod kan. Okay, and then yang kedua tunai kita tambah dengan tunai terlupa rekod. Andai katalah jumlah dekat sini ada sen. Yang ini tak perlu dibundarkan ni. Yang cikgu hijaukan ni tak perlu dibundarkan. Okay, yang kita bundarkan tu sebenarnya nilai yang kita nak cari sahaja. Macam yang ini kita nak cari peniraan susut nilai. So bila kita kira susut nilai dia kita dapat sen. Okay, kita bundar. Okay, nilai yang kita ambil daripada imbangan duga. Okay, macam mana? Yang ini tak ada sen. Okay, so settle lah sebab tu kita punya jumlah ni tak ada sen. Okay, and then yang kedua ni ada sen dekat tunai imbangan duga. So kalau dapat sen, biarkan sahaja tau. Jangan di-adjust yang itu. Ini kena tengok betul-betul. In case lah kalau macam awak keliru, tak apa, buat dulu nanti tanya cikgu. Okay, so settle yang itu. Alright, and then kedua nota debit pada 31 Mac 2021 untuk pembelian margarin pada 1 Mac 2021 terlupa catat. Okay, so rujuk invoice sebanyak berapa? Okay, so dekat sini untuk margarin, kita tak ada data berkaitan dengan margarin. So kita boleh buat anggaran sahaja. Okay, contoh dalam soalan ni kita bekerja selama 28 hari. Faham ni? So 28 hari kita bekerja, kita menjual. Okay, so kita budget lah, kita assume satu hari kita pakai 1 kilogram margarin. Faham ni? Kita anggar saja. So dekat sini awak boleh ambil 28 hari. Okay, so darabkan dengan harga sekilo margarin. Sepaket margarin tu lah. Margarin yang sekilo. So yang untuk yang ini awak kena buat survey sendirilah berapa. Contoh macam cikgu ambil RM5.50. Faham ni? Okay, so bila 28 hari kita darabkan dengan RM5.20. Okay, cikgu akan dapat nilai cikgu adalah 154. So RM 154. Faham ni? Ini cikgu punya 154. Alright. So tu nilai margarin cikgu. Yang ini ni yang cikgu colourkan dengan warna hijau ni, sila letak nilai awak sendiri pergi survey sekilo margarin berapa. Letak nilai tu janganlah letak nilai yang pelik-pelik, letak je angka-angka yang mudah macam
RM5, RM5.50, RM6.50, RM6 macam tu. Jangan letak RM6.53. Tak payahlah macam tu. Sebab nanti awak akan dapat sen. So dia tak payah. So jangan lupa tukar dekat bahagian atas ni. Okey, cikgu 154. Kira dulu dekat bawah dia. Ingat Lepas tu, so bila ada ketinggalan catatan, okey maksudnya belian kredit kita bertambah. So belian bertambah debit, so awak akan letak debit belian. So 154. Okey, and then yang kedua kreditkan akaun belum bayar sama juga 154. So dekat sini awak perasan akaun belum bayar ada garisan. So ini sila letak nama syarikat yang bekalkan roti tu. Apa nama dia? So ini nama syarikat isikan dekat sini nama syarikat awak. Okey, so settle bahagian sini kita tengok adjustment jumlah belian yang sebenar. Okey, so tengok dekat dalam imbangan duga awak, belian awak nilai dia berapa yang sebenarnya. So dekat sini cikgu, belian cikgu 8754. Okey, so tulislah RM 8754. So awak akan tambahkanlah dengan RM 154. Alright, so nanti adjust lah mana-mana. Okay, so bila cikgu tambahkan 8754 tambahkan dengan 154, cikgu akan dapat RM 8908. So itu adalah nilai belian cikgu yang baru. Okay, so untuk akaun belum bayar pula, pergi tengok nilai untuk apa Pergi tengok nilai untuk akaun belum bayar yang ini ni, yang syarikat ini refer syarikat tau. Jangan pergi tengok telur pula. Pergi tengok syarikat punya. Okey, so syarikat punya baki dekat sini, kalau cikgu punya 5504.5%. Okey, so cikgu letaklah RM 5504.5%. Okey, so tambahkan dengan berapa? RM 154. Alright. Okay, so cikgu tambahkan 225504.5%. Tambahkan dengan 154, cikgu punya dapat RM 5658.50. Itu nilai cikgu. Yang ini ingat kena letak nilai awak sendiri. Yang ini ni, tengok berapa jumlah awak punya nilai akaun belum bayar syarikat. Akaun belum bayar ke? Betul lah, akaun belum bayar syarikat. Okay, so cikgu letaklah formula in case kalau awak takut salah kan. So cikgu letak yang ini nilai belian imbangan juga tambahkan dengan jumlah majarin. Jumlah majarin 154. Yang ini sama juga, cikgu letaklah dia punya ni ABB syarikat ID. Faham no? Maksudnya nilai akaun belum bayar syarikat dekat imbangan duga tambahkan dengan jumlah majarin. Okay, so settle yang ini. Okay, kita tengok yang seterusnya. Okay, satu item belanja belum bayar. Okay, dia nak satu saja belum bayar. So dekat sini semuanya akan samalah untuk yang nombor 3 Roman ni, iaitu lesen perniagaan. So kalau awak tengok soalan kalau awak refer dengan soalan awak dekat sini, awak baca balik dekat atas ni, dia bagi tahu. Okey, dia kata dekat awak dekat situ, mana dia? Okey, ni anda telah membayar lesen perniagaan untuk tempoh 6 bulan bernilai RM240 pada 1 Mac secara tunai. Maksudnya awak dah bayar awal untuk 6 bulan. Sekarang ni kita baru 1 bulan je bulan Mac. So ada lagi 5 bulan itu awak terlebih bayar. So pengiraannya dekat sini adalah lesen perniagaan prabayar adalah sebanyak 200 lah. Yang ini semuanya sama Okey, so dekat sini nak dapatkan sebulan 240 adalah untuk 6 bulan. Untuk sebulan ambil je lah 240 darabkan dengan 1/6. So RM40. So ini merupakan lesen ataupun belanja bayaran untuk lesen perniagaan yang sebenar yang awak kena letak dekat apur lah. So apur ni kita akan letak nilai belanja dan juga hasil yang sebenar. Okay, so ini adalah pengiraannya. 240 tolak 200 dapatlah 40. Okay, and then kita ada lesen perniagaan prabayar. So lesen perniagaan prabayar tu maksudnya belanja prabayar. So dia merupakan aset semasa. So nilai dia dekat sini 200. So untuk kolom yang ketiga ni semua sama. Faham
Alright, and then kita tengok pula yang ini. 2 item belanja belum bayar. Okay, so upah pembantu kios sebanyak 980 masih belum dibayar. Ini pun sama, semua sama. Okay, kalau awak ingat balik dalam soalan dia bagi tahu dekat awak payment untuk kita punya pembantu, nampak? Okay, nampak ni? Okay. Upah pembantu kios dibayar 2 kali sebulan, manakala upah bulanan anda dibayar 28. Okey, so upah pembantu kios ni kita akan bayar 2 kali lah, tengah bulan, 15 dan juga akhir bulan. Okey, tapi kalau awak tengok dekat dalam awak punya buku tunai itu, kita punya payment tu cuma sekali je untuk kita punya pembantu. Alright. So awak kena bayar lagi lah 980. So nak dapatkan maklumat dia akan efek dekat gaji dan juga upah. So dekat bahagian belanja. Okey, yang ini semua sama. 2480 ni sebab datang ni daripada depan ni. Daripada imbangan duga awak. Okey, gaji dan upah 2480. Semua sama ni tak ada yang tak sama pun. Okey, so letaklah 2480 tambah dengan 980, total dia 3460. And then liability semasa, gaji dan juga upah belum bayar, sektor dia adalah liability semasa dekat PKK letak 980. So ini sama, yang atas tadi pun sama. Okay, and then ada lagi 2. Okay, so untuk 2 item belanja belum bayar, pertama pembantu kios. Okay, yang kedua ni awak kena pilih awak punya. Okay, so dalam awak punya imbangan duga, Allah. So dalam imbangan duga, awak punya belanja tu dia tak banyak kalau awak tengok dekat sini. So awak ada belanja, okay, sewa yang pertama, lepas tu promosi, ada bayaran bahan api lah. So kita akan ambil yang bersesuaian lah. Dekat sini awak boleh pilih nak mana satu, promosi ke, bahan api ke, kadar bayaran ke, belanja kadar bayaran ke, bahan api ikut awak. So belum bayar sebanyak berapa. So nilai dekat sini ni awak tak boleh main suka hati tau, kena fikir logik. Okey, contoh cikgu ambil promosi So cikgu highlightkan yang warna hijau ni promosi tau, cikgu ambil promosi. So contohlah sepanjang tempoh bulan tu cikgu nak tambah logo, cikgu nak print logo. So cikgu letak je lah tambah dalam RM100. Harga tu jangan letak merepek sangat tau, letak yang logik lah orang kata. Jangan yang tak logik pula. So letak, macam cikgu ambil 100. Anggaran ni dalam 50 ke 100 setengah lah. Okay, so dekat sini maksudnya kalau awak ambil promosi, kalau cikgu ambil promosi, pergi tengok nilai promosi awak dekat dalam imbangan duga. Macam cikgu, promosi cikgu adalah 270. So awak akan tulis dekat sini RM 270 tambahkan dengan RM 100. So total cikgu untuk promosi adalah 370. Faham ni? 370. Okey, untuk yang promosi belum bayar ni, ini cikgu highlight yang ni Bila cikgu highlight tu, awak jangan pergi copy semua ni tak, awak pilih siap-siap. Kiranya kalau macam cikgu pilih promosi saja, so tulis promosi je lah. Kalau beli bahan api, kita letak dekat sini bahan api. Sama juga dekat atas ni, tolong padam ni. Bila awak edit tapak ni, sila buang yang mana tidak berkaitan. Cikgu tak nak awak potong-potong macam tu, nampak sangat saya bagi tapak nanti. So untuk liability semasa promosi belum bayar, cikgu RM 100. Alright, boleh So itu contoh untuk promosi. Okay, contohlah awak ambil contoh untuk bahan api. Okay, so untuk bahan api, bahan api ni awak akan refer dekat awak punya soalan tu yang isian semula. Cikgu tak ingat lah dia punya urus niaga nombor berapa. Tapi dia ada yang isian semula. Kena ikut nilai isian semula awak. Tak silap cikgu ramai yang letak 26, 27, 28. Itu nilai dia. So kalau untuk bahan api, so dekat sini awak boleh letak nilai dia. Okey, contoh dekat sini. Cikgu ambil contoh yang kedua Okey, contoh yang kedua, contoh untuk bahan api. So bahan api belum bayar sebanyak RM26 contohnya. RM RM26. So dekat sini, awak tulislah bahan api. Kat sini bahan api. So tengok bahan api awak dekat depan berapa? Dekat depan bahan api 52. Ini sebab 2 kali kan.
Kalau 52 bahagi 2, betul lah 26. So betul lah. Yang untuk cikgu RM26. So awak akan ambil dekat sini RM52. Okey, tambahkan dengan RM26. So cikgu punya 52 tambah dengan 26. So 52 tambahkan dengan 26 adalah RM78. Ini untuk contoh bahan api lah. Dekat mana awak nak refer? Refer nilai bahan api yang sebelum dekat depan ni semua dekat imbangan 2. Sama juga dengan kadar bayaran. So untuk bahan api dekat sini bahan api belum bayar cikgu. Bahan api belum bayar yang cikgu punya adalah berapa ringgit? RM26. Faham ni? Cikgu buat 2 contoh je. Awak pilihlah salah satu daripada 3 ni. Jangan semua ambil promosi, jangan semua ambil bahan api, jangan semua ambil kadar bayaran. Kalau contoh awak buat ni berbincangan kawan, tukar-tukarlah Janganlah semua ambil promosi. Andai kata nanti kalau cikgu tengok semua ambil promosi, memang cikgu suruh tukar. So pandai-pandailah. Pandai-pandailah awak bincang sendiri macam mana. Alright. So dekat sini pula yang terakhir, satu item hasil belum terima. Okey, dekat sini untuk perniagaan awak, sebab awak baru berniaga, so kalau nak letak hasil belum terima tu macam dividen tu, dia macam kurang logik lagi lah So kita ambil commission. So commission tu awak kena faham lah, commission itu adalah bayaran yang diberikan kepada awak sebagai upah untuk awak tolong jual barang orang lain. Contohnya awak ada kios, lepas tu ada orang tumpang letak barang dia dekat situ. Contoh dia nak letak apa? Dia nak letak makanan-makanan jajan dia ke, ataupun nak senang dah lama pun awak jual burger, mungkin ada orang nak jual tepi awak air ke kan. So bolehlah anggap tu sebagai commission. So untuk commission ni letak harga dia tu agak-agak lah, jangan banyak sangat, jangan sikit sangat. Okay, so untuk commission, commission ni kalau awak tengok dekat dalam imbangan 2, kita tak ada butiran commission. So maksudnya commission ini adalah akaun baru yang awak akan wujudkan nanti. Okay, so untuk commission, cikgu letak dekat sini contoh cikgu nak 150 lah. Letak anggaran awak tu dalam 100 ke 250. Okay, so macam cikgu 150. So 150. Okay, so cikgu letaklah komisen terima pun 150 sebab tak ada lagi yang sebelum ni. Komisen belum terima pun 150. So settle bahagian pelarasan ni. Okay, bila dah settle bahagian pelarasan ni, tolong double check dululah ya. Okay, tolong double check dulu apa yang patut awak check lah. Okay, so untuk pelarasan ni, cikgu tak buat dengan lengkap tau yang mana yang kena bold, yang mana yang kena ni kan. Okay, so dekat sini cikgu pesan, mana yang cikgu tak edit ni. Okay, tadi cikgu perasan yang number 2 ni, tapak yang cikgu bagi ni, aset semasa ni cikgu letak salah kan. Aset ke? Cikgu letak account. Yang ini sila ubah Yang cikgu warnakan warna merah ni sila ubahkan. Maklumat tambahan number 2 Roman. Tak silap cikgu. Okay, lepas tu dekat situ tolong boldkan perkataan kos jualan ni samalah. Hitamkan dia, ini pun hitamkan dia juga. Double check sama takut cikgu ada tersalah letak. Kok-kok lah dia aset cikgu pergi letak dia berdiri kan. So awak buat semualah yang itu. Pengiraan dia jangan diboldkan. Faham Hanya nama dan juga akaun apa yang terlibat saja awak boldkan. Okay, settle awak buat yang ini, kita akan buat pula yang seterusnya iaitu catatan pelarasan dalam jurnal am. Okay, so catatan pelarasan dalam jurnal am ni, cikgu dah sediakan tapak dia. Okay, contoh yang pertama susuk nilai lengkapan. Bila kita ada susuk nilai, so kita akan debit susuk nilai lengkapan, kredit susuk nilai terkumpul lengkapan. Atas dekat apur, bawah di dekat PKK lah ya. Sebab apa? Susuk nilai belanja. Susuk nilai terkumpul itu adalah kontra. Okey, kontra apa? Kontra lah. Okey, so dekat sini berapa nilai dia? Tengok dekat dalam soalan awak. Okey, macam cikgu tadi dekat atas ni RM18. So cikgu tulislah RM18. Okey, macam cikgu RM18. So tulislah 18 sahaja. Okey. Nak lebih tepat, letak kosong-kosong ni lah. Cikgu dah pesankan letak kosong-kosong. Okey, and then dekat sini hutang ragu. Hutang ragu cikgu dalam soalan tadi cikgu buat adalah RM23.
Okey, so letaklah dekat sini RM23. Yang ini pun sama RM23. And then yang ketiga adalah apa dia? Ketiga adalah jualan tunai yang tertinggal rekod tu cikgu punya dekat sini. Awak jangan ambil nilai bawah ni tau. Ambil nilai yang ini yang kuning ni. Macam cikgu 322. Sebab nilai itu yang kita tertinggal. So 322 lah. Mana? Kat sini 322. Nah, ini pun sama 322. Okay, and then kita ada belian. So belian cikgu yang kedua pula. Okay, yang kedua ni apa? Terlupa catat margin. So debit belian, kredit kau belum bayar 154. Okey, dekat sini 154. 154. Yang ini pun 154. Okay, and then untuk lesen perniagaan yang bawah ni, okay, yang bawah ni nampak lesen perniagaan. Lesen perniagaan prabayar RM200 yang ini. RM200. So yang ini semua sama. So letak saja di sini RM200. So 200. Yang ini pun sama 200. Gaji dan juga upah tak silap cikgu 980 tu. 980. Yang ini pun sama 980. Okay. Betul tak? Kita double check. Gaji kita mana? Okay, this one. Mana? Ni 980 ni. Okay, and then promosi. Cikgu ambil promosi bahan api ni contoh kedua je. So cikgu pilih promosi. So promosi cikgu RM100. So dekat sini letaklah RM100. Okay, RM100. Okay, cuma dekat sini kena tengok betul-betul line dia. Ini dekat atas. So turunkan bawah sedikit. Yang ini RM100. Pastikan dia selari tau. Okay, disebabkan cikgu pilih tadi promosi. So tukar dekat sini perkataan promosi. Bawah ni pun promosi. Tapi tulisan janganlah bagi huruf besar macam biasalah. Promosi. And then apa lagi? Ini pun sama. Promosi. And then ini pun sama. Promosi. Kalau awak pilih bahan api, letaklah bahan api. Kalau awak letak kadar bayaran, letaklah kadar bayaran dekat sini. Boleh faham Okay, and then kita ada commission belum terima. So commission belum terima cikgu tadi berapa? RM150. Okay, so letaklah dekat sini RM150. Semua sama RM150. Okay, so settle dekat untuk jurnal pelarasan. Okay, barulah kita akan buat ledger pelarasan. So untuk ledger pelarasan. So ini contohnya, tapak ni cikgu akan bagi kemudian cikgu terangkan dulu macam mana awak nak sediakan benda ini. Okay, sebab yang ini depends pada nilai awak kan. Okay, so pertama sekali awak tengok bila awak buat ledger pelarasan ini, awak akan refer kepada awak punya jurnal pelarasan yang ini. So kita buat daripada atas lah ikut susunannya. Yang pertama awak kena buka dulu akaun susut nilai lengkapan. Lepas tu yang kedua akaun susut nilai terkumpul lengkapan. Faham ni? Dua benda ni. Okay, so dua-dua ni kalau awak tengok dekat dalam imbangan duga yang sebelum ini tak ada pun. Kita cuma ada nilai lengkapan. So dua-dua kena buka baru. So bila awak buka baru, maksudnya dekat sini tulislah susut nilai lengkapan. Okay, tarikh semuanya Mac 31 kita sebab pelarasan kita pada akhir tempoh. So Mac 31, so letak susut nilai lengkapan RM19. Okay, yang kedua, yang ini letak kat atas nanti kan nampak kan dia pergi ikut. Okay, so letak kat situ. So ni baki, so pindahkan ke bawah lah. April 1 hari bulan. Sama juga dengan susut nilai. Dengan apa ni? Dengan susut nilai terkumpul lengkapan sama juga. So macam biasa bila kita buka susut nilai terkumpul lengkapan, dalam ni susut nilai terkumpul kita bahagian kredit. So kita akan rekod lah bahagian kredit susut nilai lengkapan RM19 juga. Okay, tapi tulis dekat sini susut nilai lengkapan sahaja tau. Jangan silap pula. Dia kontrakan nama butirannya. Ini baki HB pun naikkan dekat atas Okay, and then dah dapat baki HB pindahkan ke bawah lah. Okay, and then seterusnya awak akan buka pula akaun
Akaun hutang ragu. Dekat sini kita ada pula yang kedua adalah hutang ragu dan juga peruntukan hutang ragu. Dua-dua ledger ni pun kita tak wujud lagi dalam imbangan duga. So buka dua-dua serentak. So hutang ragu di atas, peruntukan hutang ragu di bawah. Macam biasa hutang ragu dekat dalam journal arm ini duduk bahagian debit. So kita akan rekod bahagian debit, peruntukan hutang ragu rekod bahagian kredit. Butiran tu songsang kan. So awak akan rekod lah bila buka hutang ragu, tuliskan di bahagian debit, peruntukan hutang ragu. Cikgu pesan ini contoh. Awak kena tulis penuh, peruntukan hutang ragu. Baki HB ni naikkan di atas. Okay, and then letaklah jumlah dia. Okay, turunkan ke bawah baki BB. Okay, sama juga dengan peruntukan hutang ragu. Ingat bila peruntukan hutang ragu dekat dalam ni tak boleh ada nama peruntukan, dia hutang ragu saja. Ini pun sama rasanya ini awak boleh buat ni, sama je. Okay, and then yang cikgu nak tekankan dekat sini adalah yang tunai ni, tunai dengan jualan. Sebab tunai, jualan, belian ni kita ada baki BB. So kalau ada baki BB, so awak akan pindahkan baki BB dululah. Alright, so contoh yang ini ni kan sebenarnya cikgu tak suka sangat dia punya, dia terlalu simple. So cikgu contoh dekat sini Alright, kejap. Cikgu nak awak buat macam yang ini. Sebab dia buat terlalu simple. Okay, so kalau macam cikgu kasih kosong dululah. Kosong dulu. Okay, so pastikan awak buat ada tahun 2021, 2021 ini kena sebab ini tapak cikgu yang terang kepada cikgu-cikgu. So dia tak adalah buat detail sangat. So cikgu nak awak buat semua pastikan ada 2021. Lepas tu dekat sini Mac 31 lah. Okay, Mac 31. M tu huruf besar lah ya. M tu kasih huruf besar. Dia kena teratur lah kalau buat ni kena double check lah. Janganlah halal balai sangat. Okay, and then dekat situ baki. Pertama sekali pindahkan baki BB lah. So pertama dekat sini baki BB. So baki BB. So baki cikgu dekat depan tu. Baki tu maksudnya awak refer je sebenarnya dekat dalam imbangan duga awak tu. Macam cikgu 126 5%. 126 5%. And then yang adjustment tu kita ada jualan lah. Okay, dekat sini kalau awak tengok dekat dalam journal arm cikgu tadi tu kita ada jualan. Nampak? Tunai, debit. So butirannya jualan. 322. So cikgu letaklah dekat sini. 322. Butirannya adalah jualan. Allah, apa pasal ni? Okay, so jualan. Okay, so macam biasa dua ni terus edit rapatkan ke tepi. Awak nampak tu macam dah rapat tau. Sebenarnya dia bukan kat tengah pun, dia kat tepi juga, cuma dia jarak. Cikgu nak dia ke tepi, terus tekan dekat atas ni. Terus adjust tau, jangan tunggu-tunggu. Yang ini cikgu suka dia duduk dekat tengah-tengah. Awak nak pilih tengah ni dua, tengah-tengah ni boleh. Awak nak ke tepi sikit pun boleh. Kalau dia ke tepi, dia nampak tersusun sen dia tu. Okay, kalau awak nak pastikan benda ni ada kosong-kosong, tekan M tu, atas ni, dekat situ. Pilih dekat atas ni, tukar pergi number. Nanti dia auto lah. Bukannya awak pergi tekan satu-satu cikgu sekali harung. Okay, and then yang ini imbangan duga ni bukan di sini. So, ni semua kena edit Yang ini total jumlahnya di sini. So, letaklah macam ini. Sini pun sama. Ini di sini. Okay, so total dia dua-dua ini adalah ni tambah dengan ini. Berapa jumlah dia? So 488 sama lah So yang ini 488. So dekat atas ni adalah juga Mac 31. So dekat sini baki HB. So dekat sini 488 5%. Okay, macam tu. And then jangan lupa lah pindahkan ke bawah. Dekat bawah ni April lah April 1. Ni pun huruf besar. Okay. So kalau macam awak tak nak dia adjust, mungkin awak boleh letak dekat depan ni tanda ni. Tak silap cikgu boleh guna tanda ni kot. Sekejap. Okay, yang itu April. Dia tak ada ni kan. Dia kena kalau tak nak dia bertukar format, letak apa yang dekat atas ni, koma dekat atas tu.
So dia akan keluar April 1 lah, ataupun APR pun okey, April 1. So yang ini adalah baki BB. Okey, so nilai dia adalah 488.5%. Ini yang untuk ada baki-baki tau. Cikgu tunjukkan satu lah, yang ini pun sama. Ini pun ada garisan ni. Okey, so untuk jualan pun sama, dia ada baki. So ambil dulu baki jualan, letak kat sini, baki mengandung awak. And then yang ini 31 yang ini tak lengkap juga. So letaklah nilai yang kita tadi 322. Okay, so awak boleh buat dulu, nanti cikgu bagi tapak untuk regional pelarasan ni dekat awak. Cikgu nak clearkan dululah mana yang patut. Okay, and then kalau tengok dekat sini, yang kita tak sama adalah yang ini nampak akaun belum bayar, belian akaun belum bayar ni. Okey, yang ini letak lain, nama perniagaan apa dia, akaun belum bayar syarikat Frozen apa. Ni huruf besar, bukan huruf besar, apa ni bagi penuh. Okay, and then akaun belum bayar dekat sini. Akaun kawalan kan. Okay, dekat sini kalau awak nampak kan, kenapa akaun belum bayar ni kan, kita terus letak dekat sini akaun kawalan sebab nanti kita akan buat akaun kawalan pula lepas ni. So boleh letak je butir dia akaun kawalan belum bayar, terus letak dekat situ. Akaun kawalan itu adalah himpunan semua akaun kawalan yang ada, akaun belum bayar yang ada lah. So nanti kita akan gabungkan lah dua-dua akaun belum bayar kita, syarikat dan juga yang telur tadi tu. So bila letak dekat sini akaun kawalan sebab kita nak terus pindahkan ni untuk akaun belum bayar. So ini bertulislah akaun belum bayar, settle. Okey, yang tak sama tadi dekat bawah ni tak silap cikgu, yang ini mana? Ni Nani. Yang ini ni nanti cikgu akan hijaukan ni ataupun cikgu akan kuningkan. So sila tukar nama itu bergantung kepada nama dalam senarai pelarasan awak. Faham ni? Senarai pelarasan awak ni. So kalau macam cikgu tadi, cikgu pilih promosi. So cikgu kena tukar dekat sini promosi lah. Promosi belum bayar, yang bawah ni promosi. Lepas tu untuk promosi ada baki. So bila ada baki, kena letaklah bakinya. Nanti cikgu akan bagi tapak kosong dekat awak. Awak isikan je lah nilai awak . So itu saja untuk kali ini. Okey, boleh cuba buat, nanti hantar dekat cikgu lah . Okey, itu saja. Assalamualaikum.